untuk akal menerima. Kita katakan, saya dan Ustaz Yusuf pergi ke pasar. Saya bersamanya. Nya tu siapa? Ustaz Yusuf. Nya tu adalah Ustaz Yusuf. Sebab apa kita kata Nya tu Ustaz Yusuf? Sebab kita mempunyai ciri-ciri sifat yang ada pada Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf suka pakai baju putih, Ustaz Yusuf diam-diam dan sebagainya. Itu bila kita kata qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Dia siapa? Dia yang mempunyai sifat sama, dia yang mempunyai sifat basar, dia yang mempunyai sifat berkata-kata. Dialah yang indah, bapa, mukhalaqah, kemudian hadis, qiyam, komunikasi, wahdaniyah yang perlu kita ketahui. Kerana huwa, dhamir huwa itulah yang ulama mengambil sebagai dalil bahawasanya perlu dipelajari akan sifat-sifat Tuhan. Kesemuanya adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tak lari sikit pun, itulah. Kemudian ulama perincikan lagi. Kalau kita tengok, saya nak baca dalam satu kitab. Tapi bila dia cakap dia nanti Kerana apa? Kerana ulama meletakkan sejauh mana perlunya kita mengaji ilmu tauhid ni, ilmu kalam ataupun ilmu makrifat lain, ilmu ketuhanan. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kalau kita ditanya, la ni itu isu Allah, nama Allah. Baik, kita tak perlu keputusan orang lain, kita perlu keputusan diri kita sendiri. Walaupun kita tak boleh buat keputusan, boleh tak boleh nak gunakan nama Allah, tapi kita dapat membezakan Allah itu apa, Tuhan itu apa. Kadang-kadang kita tak dapat nak beza kan. Bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan itu apa, Allah itu apa. Ini perlu pada pengajian. Kalau kita dah faham, alhamdulillah, dia sebagai maklumat tambahan kita pada malam. Kerana kalau mengikut ilmu tauhid yang dibawa oleh ulama salaf, dikatakan Tuhan di situ, ilah di situ, Tuhan yang memberi maksud Tuhan. Tuhan itu adalah tempat matlamat dan tumbuhan. Yang bila sebut saya Tuhan mempunyai dua makna. Yang pertamanya disebut istighna'un ilaihi kulli ma siwa, istiqar kulli ma 'adahu ilaihi. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lainnya. Dan yang lain satu, berkehendak tiap-tiap yang lainnya daripadanya kepada yang daripada. Namanya kepadanya. InsyaAllah boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Sebab dia perlu kepada lama masa. Kerana setiap penuntut mengikut pahaman para ahli agama, 6 syarat kena ada. Setiap penuntut kena ada 6 syarat. InsyaAllah ke depan kita tengok yang dikatakan 6 syarat itu macam mana. Dia ulama bahagi, dia kata qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah ahad yang esa. Esa tu tak ada tengok dalam sifat wahdaniyah. Tapi di sini ulama huraikan huwa itu adalah dhamir bagi isim ma'rifah, yang mana 6 syarat daripada nak kena isim ma'rifah. Salah satu adalah huwa. Maka huwa itulah yang menunjukkan kata sifat Allah Ta'ala itu 20. Sebenarnya bukan sifat Allah Ta'ala ini bukan 20, banyak. Kalau kita mengaji dalam ilmu kalam, pada tutup dulu lah, ulama-ulama dulu disebut ilmu ketuhanan ni, disuruh kita bercakap macam mana? Ada pun sifat kemalat Allah Ta'ala itu tiada terhingga banyaknya. Hanya yang wajib kita mengetahui 20 sifat itu. Kita kena faham ada pun sifat kemalat itu. Apa itu kemalat? Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya. Tak boleh nak bilang lah, memang banyak. Adakah kita perlu tahu banyak? Tak. Ulama letakkan syarat 20 je. Hanya yang wajib kita mengetahui 20 sifat juga. Maka daripada 20 sifat itulah, maka ulama-ulama meletakkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Yang mana perinciannya akan kita bicara insya-Allah ke depan. Itu yang dikatakan tauhid yang dipilih oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ulama yang mempopularkan sifat 20. Sebenarnya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari bukan pengasas. Kalau kita tengok rentetan sejarah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, sebenarnya ada satu cerita yang diceritakan oleh para ulama, para guru-guru yang menceritakan
ceritakan, diambil daripada kitab-kitab, Abu Hasan Asy'ari ni bapa dia adalah berpahaman Mu'tazilah. Apabila wafatnya bapa Abu Hasan Asy'ari, mak ada nikah lain. Pasal kita orang tu, patutnya tak layak cakap macam tu. Imam besar, kalau kita tengok rentetan sejarah dia hebat kalau nak ukur dengan kita, tak ada apa, tak ada apa. PhD nak lawan dengan dia pun tak boleh. Habis tu guru belah kita tadi pun tak boleh nak lawan, tak boleh. Alim cukup. Sejarah dia mengatakan apabila ibunya bernikah dengan bapa tiri dia, yang bapa tiri yang ketiga tu berpahaman Mu'tazilah, dia pun hampir berpahaman Mu'tazilah. Pada satu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dalam mimpi itu Rasulullah menyuruh Abu Hasan Asy'ari, kita kata mencari satu cara untuk nak mengenalkan sifat ketuhanan, cara-cara nak mentadbirkan, memperkenalkan sifat ketuhanan yang kita kenal dengan nama tauhid, al-tauhid, al-kalam dan sebagainya. Untuk menjurus. Cuma yang di sini, adakah perlu kita tahu semua? Al-tauhid ini kita kena belajar sampai habis 10-20 kitab. Kita tengok apa kata kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Saleh bin Abdul Al-Mankabawi. Nama kitab dia ni Kashful Asrar. Baca kitab ni juga, baca dulu. Dan kita tak baca kitab ni lah, tapi nak ambil dalil yang mengatakan sejauh manakah kita patut mengaji Al-Tauhid ni. Dan insya-Allah depan kita akan bincang. Insya-Allah sempat lah. Best kedua. Kalau mengikut kitab Kashful Asrar, dia kata di sini permula ilmu yang fardu ain menuntut dia itu iaitu 3 ilmu. Pertamanya ilmu usuluddin, dan keduanya ilmu fiqh, dan yang ketiganya ilmu tasawuf. Soal kitab ni kitab soal jawab. Soal jawab. Tapi kita tak haid. Soal. Dan mana had ilmu usuluddin yang fardu menuntut dia, dan mana had ilmu fiqh yang fardu menuntut dia, dan mana had ilmu tasawuf yang fardu ia menuntut akan dia. Mana nak beritahu kita had sampai mana ilmu tauhid yang patut kita tuntut? Ada kita perlu tuntut sampai betul-betul kita tahu, ataupun sekadar kita tuntut untuk nak mengesahkan iman kita saja. Yang dikatakan iman, kata tuan guru Syekh Muhammad Baba Yusuf, yang kata iman alif ya mim alif nun, ikhlasul fil amali, ikhlasu fil amali, ikhlas. Alif dikatakan ikhlas terhadap amalan. Kita sama-sama macam ni. Ya yaqinu an dinihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang kata ya tu ulama dulu dia bukan tulis saja. Yang kata iman tu, dia ada terjemah lagi iman tu. Maksud iman tu kita terjemah